A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya kita dapat bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ini memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih kepada Tuan Imam, Imam 1 dan Imam 2 Masjid Ibrahimi Pasir Putih. Dan juga terima kasih juga kepada PPMJ Pasir Putih yang memberi ruang untuk saya berkongsi ilmu pada hari ini. Saya Ustaz Muhammad Rahimi bin Harun, Guru Takmir Jajahan Pasir Putih. Pada hari ini akan berkongsi dengan muslimin dan muslimat sekalian berkenaan dengan kitab Muhimmah. Satu kitab yang dikarang oleh salah seorang daripada ulama-ulama kita yang mempunyai ilmu yang tinggi. Ditinggalkan tulisan dia untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita. Baik. Kita mulakan kita ini dengan mukaddimahnya dulu. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan mukaddimah, berkenaan kandungnya kitab Muhimmah ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Inilah kitab yang dinamakan dia Muhimmah. Nama kitab ni Muhimmah. Maksud Muhimmah ni adalah kalimah Arab. Maksud dia dalam bahasa kita, satu benda yang amat penting. Satu benda yang amat penting. Nama kitab ni dia ada kaitan dengan isi kandungnya dalam kitab ni. Pada ilmu hadis Nabi SAW, kitab ni banyak bersandarkan kepada hadis Nabi pada membicarakan kelebihan dan kepujian. Kelebihan dan kepujian itu untuk siapa? Atas perbuatan isteri bagi suaminya. Maka kita faham dengan mukaddimah yang ditulis oleh pengarang kita ni, kitab Muhimmah ni nak royak pada kita, nak bincang pada kita tentang kelebihan dan juga kepujian yang berkaitan dengan kehidupan suami isteri. Lepas tu pula dan bicarakan
Saat ni pada bicara kekelebihan dan kepujian. Dalam kitab ni juga nak bicarakan segala kecelaan. Bukan setakat kelebihan dan kepujian. Ada juga nak royak tentang kecelaan. Kecelaan ni benda yang tak sah, benda yang tak molek. Kecelaan apa tu? Pada meninggalkannya. Tinggal benda hak kelebihan dan kepujian kan. Kelebihan dan kepujian ni tanggungjawab lah. Tanggungjawab isteri terhadap suami dan juga begitulah sebaliknya. Tapi kalau tinggalkan benda tu, maka ada kecelaan. Kecelaan ni pun nak tahu celah ke lebih ke, maka kita kena belajar, barulah kita akan tahu hak mana yang tercela, hak mana yang terpuji. Dan ada lagi, dan derhakanya. Juga nak cara pasal benda-benda yang orang panggil kalau buat ni jadi derhaka. Derhaka ni sama ada di pihak isteri ataupun suami lah. Kitab ini karangan Syekh Abdullah Ibnu Abdul Rahim Fatani. Kitab ni ditulis Syekh Abdullah Abdul Rahim Fatani, iaitu orang daripada Fatani, salah seorang alim kabir pada satu ketika dulu. Ni hasil tulisan dia. Keberkatan peninggalan dia ni, dia tak ada dah, tetapi sehingga sekarang kitab dia ini masih lagi dibaca di merata-rata tempat, sama ada di sebelah Patani, Malaysia, Indonesia, yang menggunakan bahasa Yawi seperti kita ni. Ghafarallahu lahu walil muslimina amin. Mudah-mudahan Allah memberi keampunan baginya, bagi syekh ni, dan juga bagi orang-orang Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian kita masuklah kepada mukaddimah. Mukaddimah ni adalah untuk pengenalan. Maka dengan ruang masa yang ada ini, saya memilih untuk membaca pengenalan berkenaan kitab dan juga mukaddimah, untuk kita tahu isi perbincangan dalam kitab ini. Sebut pasal kehidupan suami isteri, maka amat pentinglah bagi sama ada bagi orang yang nikah dah ataupun orang yang tak nikah lagi, ataupun orang yang tak sin nikah dah. Tak ada dah suami mati, isteri mati. Penting untuk apa? Bagi orang yang tak kahwin lagi, inilah satu panduan yang comel. Muka nak kahwin, kena ada ilmu kehidupan suami isteri. Kena ada. Barulah kita nak pandu kehidupan kita itu bertepatan dengan kehendak agama kita. Tapi jarang orang ni, orang tak nikah lagi ni orang muda. Orang muda tidak ramai yang menuntut ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu kitab lah, ilmu agama, ilmu gon. Ada ni kebanyakannya orang hak nikah dah, dan orang hak tak sin nikah dah. Patut ada manfaat kau tidak orang yang nikah dah ni? Ada, walaupun sebelum ni kita tak tahu,
banyak perkara berkenaan dengan kehidupan suami isteri ni. Dengan kita belajar kitab ini, maka sedikit sebanyak kita boleh memperbetulkan gapo yang tak betul dengan agama kita dalam kita melayari bahtera rumah tangga kita. Dah, isteri kena tahu. Hak ni tak betul. Suami juga kena tahu tugas dia dan peranan dia sebagai ketua keluarga. Maka kitab ini cukup sempurna. Bukan maksud sempurna ni kita tak berhajat kepada kitab lain dah. Tak. Ilmu ni tak habis. Tapi sekurang-kurangnya boleh dah untuk kita menjadikan panduan dalam kehidupan kita. Tu orang nikah dah. Orang tak sin nikah dah. Tak sin dah nikah, isteri mati dah, suami mati dah. Sekurang-kurangnya menjadi satu muhasabah. Dia nak undur kelik tak boleh dah. Nak undur balik. Contoh orang umur banyak dah 60 70. Gapo manfaat kita ni? Ia adalah satu muhasabah. Orang lain pun secara tak langsung pun muhasabah juga. Muhasabah lagu mana bagi orang yang tak senikah dah? Iaitu bolehlah dia mengisafi, memohon keampunan di atas segala silap salah pada masa dia mula-mula nikah hinggalah isteri ataupun suami dia mati dulu. Rupa-rupanya apabila baca kitab ni, tahu banyaknya salah dan silap sepanjang dia hidup sebagai suami isteri. Apabila tahu tu, istighfar, ampunkan salah silap. Kalau suami hidup, salah silap isteri tu, ampun, beri keampunan. Biar dia tak minta pun, tapi kita yang mengampunkan. Biarlah, memang dia salah tapi aku maafkan. Kalau isteri pula gitu juga. Rupa-rupanya suami aku ni banyak benda dia tak buat, banyak dia silap, tapi aku tak tahu dulu. Dia pun tak tahu juga. Tapi selepas tahu ni, maka inilah peluang untuk kita baiki lagi. Dan inilah orang panggil nikmat, salah satu nikmat yang amat besar dalam kehidupan kita ni. Nikmat Allah Ta'ala beri masa, peluang kepada kita untuk kita taubat di atas segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita lah ni pun kerana nikmat rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala lah, kita menjalani kehidupan, kita jumpa jalan hidayah, jumpa berasa nak mari masjid tu, berasa nak pergi kepada majlis-majlis ilmu. Dengan majlis-majlis gini lah, maka kita baiki segala kesilapan, ketelanjuran hak kita buat pada masa-masa sebelum ni dalam hal-hal lain sekalipun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah. Pemurah untuk pemurah lagu mana? Pemurah Allah Ta'ala bui belaka. Sama ada orang tu orang taat ataupun orang yang buat maksiat, bui makan belaka. Kalau nak kaya pun dia bui. Hak mana usaha, dia tak kira orang ni orang taat ke orang yang berdosa, orang Islam ke orang kafir ke, semua Allah Ta'ala bui makan belaka. Nampak, walaupun nampak dia sendiri cari makan, tapi semua tu dengan izin Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala. Dan pula Allah Ta'ala juga, ni hak Bismillahirrahmanirrahim, kita faham bismillah ni, itulah benda hak kita kena letak dalam diri kita. Pegang kemah-kemah. Allah Ta'ala Maha Pemurah.
Kalau tidak pemuruh kak, kalau kita ni buat dosa, kita semua ni banyak dah kalau sejarah cerita dulu kak. Ada kalau buat dosa, buat salah sikit kak, Allah Ta'ala tak beri makan. Ada gitu? Tak ada. Boleh makan. Kenyai sepotulur. Pemuruh Allah Ta'ala beri belakang. Walaupun kita ni orang yang buat dosa ataupun kepada orang yang buat taat. Orang-orang jahat, kaki judi, berapa tu, boleh makan juga. Ada. Orang apatah lagi? Ada orang apatah lagi orang Islam, orang kafir pun Allah Ta'ala beri juga. Tapi ada satu lagi sifat Allah Ta'ala yang penyayang, Ar-Rahim. Hak ni dia tak beri kepada semua orang. Hak ni untuk hari akhirat ni dia hanya bagi kepada orang Islam yang taat. Ada dengan keadilan dia bagi hanya kepada orang Islam dan juga orang yang taat. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Lillahi rabbil alamin. Bagi Allah Rabbil alamin, tuai kepada alam ini. Kita orang Islam, benda yang kita puji, kita rasa mujur tu, semua tu kembali kepada Allah belakang. Kalau kita ngaji tauhid, jenis-jenis puji tu dia ada banyak, beberapa jenis. Secara keseluruhan kan, benda yang puji tu semua kembali kepada Allah belakang. Walaupun ada orang bagi sesuatu kepada kita, orang bagi sesuatu, kita kata alhamdulillah, terima kasihlah, terima kasih kepada pemberi tu. Tapi puji kita saat ni dan terima kasih kita saat ni juga akan pergi kepada Allah Ta'ala juga. Baik. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wal mursalin. Dan selawat dan salam ke atas Sayyidina Muhammad, penghulu kita Nabi Muhammad, khatamin nabiyyin wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Ini pun satu akidah juga. Kena pegang bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup kepada para nabi dan rasul. Tak ada nabi selepas dia. Ini kena pegang kemah. Kalau ada orang yang mendakwa dialah nabi, dialah rasul, dialah macam-macam gapo tu, itu adalah satu pembohongan yang nyata. Baik, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam saat ni juga ke atas keluarganya, keluarga Nabi, dan juga sahabatnya ajma'in, semua sekali. Alihi ini kata ulama termasuklah juga orang-orang yang beriman. Kita pun masuk juga. Selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kamu ke atas Nabi dan juga ucaplah salam sejahtera ke atasnya. Maka kita juga dituntut untuk berselawat. Besarnya kelebihan berselawat ini. Baik. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, puji-puji dan selawat ni, maka inilah suatu muhimmah. Satu benda penting.
Muhimmah ni satu benda yang penting. Yang ditakut atas tiap-tiap perempuan yang bersuami. Takut, yang ditakut, yang bimbang, dia rusing. Dia rusing bagi tiap-tiap atas tiap-tiap perempuan. Perempuan mana? Perempuan yang bersuami. Yang bersuami. Hak tak bersuami tak masuk dah dia menggoli tak nikah. Dia dah lepak lain pula. Bukan kata kecuali. Bukan kata berat kes nikah jadi berat. Dok. Dia ada dosa-dosa kerana tak nikah. Dia boleh nikah dan dia boleh menyelamatkan diri dia kerana nikah, tapi dia tak nikah. Kalau nikah selamat dah. Tapi sebab tak nikah, dosa tu kerana dia tak nikah. Ada juga. Lepas tu nikah ni boleh dosa ke tak? Tak. Nikah ni boleh pahala. Cuma lagu mana kita buat, kita menguruskan kehidupan rumah tangga kita tu. Kalau tak kena dengan syariat, maka situ boleh dosa. Tapi kalau kena, dia boleh pahala. Boleh pahala belaka. Senyum suami isteri boleh pahala. Tengok isteri boleh pahala. Tengok suami boleh pahala. Tengok baru tu. Senyum baru tu, tak sentuh lagi. Boleh pahala. Jadi kita ni, apa dia royak hak takut ni, hak bimbang atas perempuan hak bersuami ni. Tak siwib dosa ya. Kalau kena cara, pahala. Baik, gapo dia yang ditakut tu? Iaitu mengerjakan pekerjaan yang jadi derhaka akan suaminya. Tu. Bimbang tu. Bimbang takut orang puan hak nikah ni, iaitu isteri lah. Bimbang takut dia buat pekerjaan tu benda hak dia buat tu jadi derhaka. Bimbang hak tu. Kalau dia buat tu betul, tidak menyalahi, boleh pahala. Nampak je buat air ke suami. Suami boleh minum kenyang. Tapi buat air kerana dia kasih pada suami, kerana taat, kerana sayang. Buat air tu boleh pahala. Duduk di rumah boleh pahala. Duduk di rumah boleh pahala. Kerana dia taat. Taat kepada suami. Suami kata jangan pergi mana-mana, duduk di rumah. Duduk di rumah. Taat dia itu boleh pahala. Pahala duduk di rumah. Pahala duduk di rumah kerana taat. Pahala duduk di rumah kerana taat. Baik. Tapi hak dia bimbang ni benda-benda hak jadi derhaka. Nak tahu benda tu benda derhaka ke tidak ke, maka dia kena belajar. Belajar ni banyak ilmu, banyak kitab. Banyak kitab. Cuma ni hak kitab ni, bukan kata kitab ni je bagus, kitab lain dok banyak. Kita baca kitab ni, kita royaklah isi kandungnya kitab ni. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah atas segala perempuan yang tersebut itu. Wajib atas segala perempuan, semua orang puan. Orang puan mana yang tersebut itu, iaitu yang bersuami. Orang puan yang bersuami, orang puan yang bernikah, berkahwin. Wajib ke apa? Belajar. Wajib belajar. Bapa wajib belajar tu? Supaya dia tahu
Mana perbuatan yang boleh pahala, mana perbuatan yang boleh dosa. Nak tahu tu kena belajar dulu. Belajar tu makalah baru kita tahu, oh hak ni betul, hak ni salah. Kena belajar juga hak salah pun. Belajar untuk apa? Belajar supaya kita beringat, dah tahu benda ni salah, maka kita tak buat. Contoh mudah, zaman sekarang seorang isteri nak tubik, dia boleh tubik gitu je, tak ada royak-royak pun kotak lelaki. Dia berasa nak tubik, dia janji dengan saya dia mana-mana, pakai gigi gitu je. Suami tubik, suami kelik, mana betul bini aku? Tak tahu. Tak ada dia minta izin apa dah. Sedangkan dalam agama kita ajar, isteri nak pergi, nak keluar rumah kena minta izin. Maka boleh jadi ada setengah orang tak tahu bab izin-izin ni. Ada orang tak tahu, ada orang tahu. Hak tak tahu ni lah dia kena tahu bahawa izin suami itu penting. Walaupun kita tengok sepatah perkataan je, suami jawab boleh ataupun tak boleh. Abang nak pergi maiding mata, tu boleh lah. Kalau paling jawab perekah pun tu pun berharga. Berapa berharga? Kerana tubik dengan izin. Izin tu maka isteri itu akan tubik dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah. Sebab dia taat, dia boleh izin. Izin, kalau suami dia tidak izin, maka dia tidak pergi. Boleh pahala juga, dia nak pergi, tapi suami kata tak sah lah, maka dia pun tak apa, tak sah, tak marah, tak mecok, tapi tak dah suami tak wi, maka dia tak pergi, maka pahala taat tu pula. Tu Islam ni boleh pahala berlaku ke mana-mana. Indahnya Islam. Tapi kalau dia tak tahu, seorang perempuan dia tak tahu bab izin tak izin ni, maka dia tak kira, dia tak cara lah. Dia tobik. Dia nak pergi mana dia pergi, nak beli apa dia beli, macam-macam lah. Suami ni macam tak ada. Ada tapi macam tak ada. Tak ada keizahan suami tu. Sedangkan kalau kita hijau mana sekalipun, kita ada majikan, ada bos. Kita nak tubik pergi makan kedai pun, nak tubik betul ni. Masa rehat dah tu royak lagi. Rehat. Sekali rehat dalam ni nak tubik nak rehat luar. Apatah lagi nak tubik masa kerja. Royak. Kalau kita tubik dengan tak royak, tiba-tiba boh ni tahu lagu mana boh, mesti marah. Ikut kita nak buat, kita buat. Dia boh, tapi kita buat atas ikut area kita, marah lah. Suami besar daripada bos. Suami ni besar daripada bos, maka dia kena tahulah ahli dia ni nak gimana, nak buat gapo. Dah banyak dah di sebalik royak tu, dia akan banyak menyelamatkan benda. Benda fitnah ke, benda dan sebagainya lah, menimbulkan kasih sayang, mengeratkan hubungan. Tapi kalau tak beroyak kak, lama-lama kau henggek, bini aku nak tubik, tak ada royak sepatah kat aku. Maka kena tahu ni lah. Dia kata wajib atas segala perempuan yang tersebut itu belajar. Puas saja ya kau, suami pula gitu jugalah.
suami pun kena tahu jugalah. Dalam bab ni, dalam kitab ni dia mula royak berkenaan dengan perempuan dulu, isteri dulu. Bab isteri dulu. Bagi dua lepas pada kitab ni barulah dia royak bab suami pula. Suami rupa-rupanya nampak je isteri kena taat, kena buat gotu, buat goni kepada suami dia. Tapi rupa-rupanya apabila kita belajar, tanggungjawab suami itu besar, sangat besar. Maka sebab itulah isteri kena taat. Taat kepada suami. Siapa suruh taat? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang suruh taat. Suruh taat kepada suami. Taat pada benda apa dia? Kena belajar juga. Benda wajib dah. Memanglah suami tak suruh pun kena buat. Semaya. Kena semaya. Semaya ni Allah Ta'ala suruh setiap orang. Suami larang pun kena semaya. Sebab apa? Sebab taat kepada Allah tu lebih besar, mengatasi lagi. Pas kita taat ke suami tu, hak Allah Ta'ala suruh taat. Hak Allah Ta'ala suruh taat kepada suami, maka kita taat kepada suami. Wajib taat. Keluar rumah, keluar rumah, jaga meninggikan sorang. Tu semua Allah Ta'ala suruh, maka taat. Pada benda-benda yang tidak, orang panggil tidak wajib, hak Allah Ta'ala suruh dah. Allah Ta'ala suruh dah puasa Ramadan wajib, semaya wajib, tutup aurat wajib. Tu memang kena dah. Suami tak suruh pun. Tapi hak benda-benda hak harus dan sunat ni, tu kena izin suami. Nak tahu semua tu, maka kena belajar. Maka kitab ni, dalam kitab ni dia ada royak. Baik, wajib atas segala perempuan yang tersebut itu belajar dan mengetahui akan hukumnya. Wajib belajar dan wajib tahu hukum. Ini dosa kodok, boleh kodok. Kena tahu. Kena tahu tu buat apa? Supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan. Apa yang suruh tahu tu? Suruh belajar tu, suruh tahu tu. Supaya terpelihara segala amalnya yang kebajikan. Terjaga amalnya, amal perempuan saat ni, amal isteri saat ni, yang kebajikan, yang baik. Hak molek-molek. Amal kerja buat dia, amal ibadat dia. Kadang-kadang isteri ni dia baca Quran banyak. Boleh jadi banyak pada suami baca Quran isteri ni, sebab dia banyak masa. Dia lebih masa, dia duduk rumah. Dia lebih banyak duduk rumah. Peluang untuk dia tu lebih banyak untuk nak baca Quran. Benda kebajikan tu. Ada juga isteri yang kerja. Kerja tu pun dengan izin suami. Dia kena gitu. Suami kata boh kerja. Dok lah. Tapi bincang molek lah nak kerja pun. Bincang molek. Sebab tugas suami belakon cari nafkah, mikir bab makan minum keluarga, isteri dan anak. Suami kena mikir. Nak pakaian suami juga, tempat tinggal suami juga. Isteri tak kena mikir hal ni. Cuma dia nak kerja juga. Suami pun bui moga nak saling-saling membantu rumah tangga. Tak apalah dia bui. Tapi kalau suami tak bui, tak boleh juga benarnya. Maka peluang untuk orang perempuan saat ni membuat kebajikan tu, membuat kebaikan tu banyak.
Tapi nak jaga supaya benda kerja baik dia ni tidak jadi sia-sia. Maka dia tak boleh jadi orang yang derhaka kepada suami. Maka nak tahu derhaka ke tidak, maka sebab itulah dia kena belajar, wajib belajar saat ni. Kadang-kadang dia suka derma, dia derma. Sumber kok tu, sumber kok ni. Semaya bukan setakat hak wajib, hak sunat pula banyak dia pada suami. Puasa sunat pun dia juga puasa. Suami tak puasa-puasa pun hak wajib puasa. Banyaklah benda-benda kebajikan dia tu supaya terpelihara. Tak dia buat banyak kebaikan tu, tapi tidak diambil kira. Kebaikan tu apa tidak diambil kira? Sekat tu apa? Kerana dia derhaka, buat benda yang derhaka kepada suami. Jadi tergatus itu benda baik dia tu. Maka sebab inilah kata Syekh kita ni, wajib belajar je, wajib tahu hukum tu supaya terpelihara segala amal perempuan saat ni tu yang kebajikan, hak molek-molek tu. Amal hak molek-molek. Dan lagi beroleh manfaat akan dia pada hari akhirat. Supaya bapa wajib belajar dan wajib tahu hukum tu, supaya amal dia hak kebajikan ni terjaga, terpelihara, diterima oleh Allah Ta'ala, dan juga supaya beroleh manfaat akan dia, akan perempuan itu pada hari akhirat. Manfaat pada hari akhirat. Kehidupan kita ni ia tidak lama, tidak kekal abadi. Dia akan jumpa dengan mati. Bila dah lagu mana tu hak tu kita tak tahu. Kita meneruskan kehidupan kita. Teruslah. Ada benda kena jaga, ada benda kena macam-macam lah. Kita kena uruskan kehidupan kita. Soal hidup mati itu adalah soal waktu ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ada sedikit sebanyak tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, membaca pengenalan kitab ini supaya kita tahu bahawa dalam kitab ini banyak nak royak berkenaan dengan kehidupan suami isteri. Mudah-mudahan kita belajarlah di mana ada orang yang mengajar baca kitab ni, kita gilah tempat tu untuk kita tambah ilmu dalam kehidupan suami isteri, nak jaga keharmonian rumah tangga, dan juga nak memastikan kehidupan kita itu dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekadar itulah perkongsian berkenaan mukadimah kitab muhimmah ini. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita semua untuk kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dzakkirna mimma nusina wa barik hayatana fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Beres.